Selamat pagi. Baru saja limpas tadi. Baru saja saya naik turun tangga tadi. Umur saya sekarang 46 tahun. Ya, umur saya sekarang 46 tahun. Tapi saya belum ada masalah gout. Kenapa? Sebab saya makan produk yang betul. Oke, makan produk yang betul supaya naik tangga begini tidak sakit. Oke. So, bapak saya ada gout. Ini semua lah, kebanyakan saya punya keluarga ini ada yang banyak gout. Jadi saya ada risiko untuk kena gout. Ini tangga lagi. Lepas ini turun tangga lagi. Lepas ini turun tangga lagi. Tapi setiap hari saya, walaupun sudah umur begini, tapi saya tidak ada masalah untuk turun tangga. Ini tangga bukan bukan kaleng-kaleng nih. So saya makan produk yang betul. So saya ingin rekomen kepada Anda obat gout ini yang sangat bagus, sangat berkesan untuk membantu Anda dalam masalah gout. Jadi abang-abang, paci-paci, maci-maci, siapa saja yang ada gout boleh try produk gout ini karena sangat berkesan. Oke. So kalau dia mahal, benda baik mestilah berkualiti, mestilah mahal kan? Mana Anda lebih suka? Habis duit atau sakit? Itu saja, senang cerita. So beli sekarang, ada promosi. Oke? Supaya hari raya kita senang. Tuan-tuan dan puan, ini satu pengumuman yang sangat penting. Anda perlu memberikan komen apa pendapat Anda. Betulkah UMNO tidak terlibat dalam kes rasuah? Perdana Menteri dari UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya. Tapi apapun, menurut Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, beliau memberi amaran jangan kaitkan kes rasuah ini dengan UMNO. Tapi susah juga sebenarnya untuk tidak berpikir begitu. Tapi kita percaya dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa benda ini memang tidak ada kaitan dengan UMNO. Kerana sudah pun Setiausaha Agung UMNO sendiri buat kenyataan ini. Ashraf Wajdi Dusuki ini adalah Setiausaha Agung UMNO. Jadi kita percaya. Cuma saja persoalan yang agak mengelirukan ialah kalau UMNO tidak mau terlibat atau tidak terlibat, jadi siapa yang terlibat? Untuk apa wang itu disimpan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Kalau memang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang simpanlah, ya. Kerana sekarang ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bukan lagi saksi, tapi sudah jadi suspek. Persoalannya, untuk apa duit itu? Untuk apa wang itu? Wow. Kalau UMNO langsung tidak tahu tentang wang itu, memang betul-betul besar betul teka-teki dia. Maknanya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak langsung memperdulikan UMNO dalam segala tindak tanduknya lah. Maknanya kalau begitu memang ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tanpa mahu UMNO terlibat. Jadi kalau begitu, betullah apa yang ramai pemimpin UMNO kata, seolah-olah Ismail Sabri Yaakob ini dah jadi pelik. Jadi pelik. Bolehkah kita cakap begitu? Bolehkah? Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi amat kesian kepada Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekarang, kerana seolah-olah semua melarikan diri daripada dia. Semua mengelak daripada dia, menjauhkan diri daripada dia. Jadi saya harus puji perkara ini. Maknanya kalau ini memang betul, kalau betul UMNO tidak terlibat, maknanya UMNO sudah ada perubahan. UMNO sudah mulai
menolak politik yang begitu, menolak perkara-perkara begitu. Mereka sudah belajar daripada Najib Razak. Ya, mereka sudah belajar daripada Najib Razak. Jadi selepas ini rakyat dah boleh mulai percaya kepada UMNO, bahwa UMNO tidak bukan parti politik yang sakau. Sudah berubah, ya. Sudah berubah. Jadi kita bersyukurlah kalau UMNO memang betul-betul tidak terlibat. Kita bersyukur kalau UMNO memang tidak terlibat. Jangan pula selepas ini tiba-tiba huptap, huha-huha sana kami tak terlibat dan sebagainya. Alih-alih tengok-tengok, wah, terlibat pula. Jangan pula begitu, harap-harap tidaklah. Harap-harap tidak. Jangan pula macam Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin special. Muhyiddin Yassin dia mengaku sendiri, 1 sen pun duit tak masuk dalam akaun dia, tapi masuk dalam akaun parti. Itu memang special case punya lah. Special case. Duit tak masuk akaun dia, tak masuk poket dia 1 sen pun, tapi masuk dalam akaun parti. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik, Muhyiddin atau Ismail Sabri Yaakob? Mana yang lebih baik kita belum pasti. Dan harus diingat, Ismail Sabri Yaakob belum bersalah. Jangan buat andaian dia sudah bersalah dulu. Dia belum bersalah kerana Undang-Undang Negara Malaysia menyatakan bahawa seseorang belum bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Sehingga mahkamah menjatuhkan hukuman dia bersalah, baru dia bersalah. Okey. So, kita tunggu nanti apa terjadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya UMNO membuat pengumuman, pengakuan yang paling mengejutkan, yang langsung tidak dijangka oleh mana-mana pihak. Pasti ini memang agak mengejutkan, pasti agak menakutkan, dan pasti menggegar seluruh Malaysia lah, seluruh Malaysia. Apa tidaknya, ini kes berprofil tinggi. Ini kes yang luar biasa. Kes yang kedua di dalam UMNO. Pertama Najib Razak, kedua sekarang Ismail Sabri Yaakob pula. Kes yang hampir sama, iaitu tentang wang, tentang wang. Bezanya ialah Najib Razak mungkin kurang bijak sebab masuk akaun. Mungkin kali ini percubaan adalah secara dengan menggunakan wang, dengan mata wang asing. Kita tidak pasti kenapa, apa tujuan dan kenapa jadi begitu, kita tidak pasti. Tapi yang saya ingin kongsikan kepada anda ialah Barisan Nasional tidak mengakui sekiranya ada kaitan kes isu rasuah ini dengan Barisan Nasional dan UMNO. Ini satu yang sudah jatuh di timpa tangga lah. Sudah jatuh di timpa tangga untuk Ismail Sabri Yaakob. Sudahlah ada kes begini, kemudian yang kita anggap sebagai kawan pula tiba-tiba tidak lagi, tidak support lagi. Mereka kata, UMNO kata atau Barisan Nasional kata perkara ini tidak ada kena-mengena dengan mereka. Jadi kalau tidak ada kena-mengena, soalan kita yang paling syok untuk ditanya ialah, kalau tidak ada kena-mengena, jadi wang itu untuk apa? Wang itu untuk apa? Maknanya kalau tidak ada kena-mengena, ini bukan untuk parti. Ini bukan untuk parti. Ini bukan untuk dengan kesimpulan yang mudah, kesimpulan budak-budak. Ini bukan untuk parti UMNO, BN. Jadi untuk siapa? Takkanlah pula mau bagi kepada Bersatu pula kan? Takkanlah mau bagi kepada PAS pula. Takkan mau bagi kepada Perikatan Nasional. Takkan pula mau bagi kepada Mahathir. Itu lagi tidak masuk akal lah. Itu lebih tidak masuk akal daripada difikirkan itulah. Jadi itulah persoalan dia ialah kenapa
tiba-tiba sahaja benda ini menjadi lebih celaru. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini seolah-olah ini ini nampak macam seolah-olah UMNO sudah tidak peduli lagi lah dengan Ismail Sabri Yaakob. Adakah ini bermakna bahwa Ismail Sabri Yaakob telah pun dibuang, dipecat, tidak diperdulikan, dan telah pun dibiarkan, tidak dipedulikan lagi oleh UMNO? Adakah sebenarnya secara tidak bertulis saja, secara tidak rasmi saja, adakah ini sebenarnya tidak rasmi saja, tapi sebenarnya UMNO sudah tidak peduli dengan Ismail Sabri Yaakob lagi? Adakah ini bermakna bahwa Ismail Sabri Yaakob betul-betul tidak lagi diperlukan, sudah dibuang lah, sudah dibuang daripada UMNO? Ya. Mungkinkah begitu? Kita tidak pasti. Kita tunggulah perkembangan seterusnya, apa yang seterusnya berlaku pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okay, so kalau UMNO BN tidak mengaku, lepas itu tiba-tiba Perikatan Nasional pun tidak mengaku, jadi apa sebenarnya yang berlaku? Memang mainan politik di Malaysia sekarang memang agak serabut, memang agak memeningkan kepala, dan memang sangat-sangat mengejutkan. Okay, so kita doakan semoga SPRM dapat membuat siasatan lengkap, telus, berintegriti dan benar. Okay, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.